Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam emas. Salam tengah hari. Dah lunch ke belum? Hai, sekejap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, saya nak suruh nampak ni. Tak cantik lah pula. Apalah saya pegang. Hai, Assalamualaikum lagi sekali kepada tuan-puan. Okey. Nadia hari ni bertandang. Tak boleh, tak apalah. Bertandang ke Public Gold. Okey, untuk share dekat tuan-puan hari ni. So sebelum Nadia memulakan, salam perkenalan dulu kepada semua fan-fan saya yang baru kenal saya. Nadia adalah master dealer dekat Public Gold. Okey, saya dah lama dah untuk sharing pasal emas ni. Mengakulah kan, mengaku dah daripada 2012 aktif di Persada Public Gold ni. Ajak you all tuan-puan pasal emas, simpan emas, saving emas, labur emas. Tapi dalam masa yang sama, saya juga mengalu-alukan kalau tuan-puan nak bagi apa dekat hartanah, dekat ada apa lain-lain requirement tu, silakanlah. Tetapi emas bukannya semua, bukan keseluruhan bajet tuan-puan. Sebahagian pun dah cukup dah. So hari ni masih lagi berlangsung. Item yang paling hot untuk saya place order untuk beberapa hari ini adalah koleksi dinar. Okey, koleksi dinar manalah saya nak pegang ni. Sekejap lah. Saya tunjukkan sikit lah. Dia kena tinggi sikit tu kan. Sebab kaki ni tinggi sangat, yang hari tu rendah sangat. Macam tu lah. Okey, takkan nak pegang kot, susah pula saya. Okey, tunjuklah macam ni. Okey, ini adalah koleksi 5 dinar. Sebelum tu, okey, Pekhabar Nasrul Syahid Maiz Ridwan, okey, Nasrul Hakim. Okey, sila share sebab hari ni sebenarnya tuan-puan daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, hari ni Isnin masih berlangsung boleh buat belian secara easy payment purchase dan anda jimat EPP premium. Kalau item yang macam ni boleh bayar 4 kali dan sekarang ni harga tengah turun. Siapa tu yang cakap harga emas turun baru nak beli, harga emas turun baru nak beli. Dah turun harga emas turun naik. Dia turun tapi dia tetap akan naik. Okey, harga emas ada orang cakap berugilah beli masa harga tinggi hari tu, lepas tu turun. Simpan emas, bila you faham pasal konsep, you faham pasal ilmu, you tak akan cakap macam tu. Orang yang selalu cakap rugi tu, saya pun tak sure kenapa dia cakap rugi. Sebab dia mungkin kekurangan ilmu. Mungkin sebab kita memang galakkan anda beli emas secara konsisten, beli emas paksa diri setiap bulan. Ada orang beli emas setiap minggu. So mana nak datang ruginya, tak rugi. So hari ini sabar. Apakah poin-poin yang saya nak cakap dengan sabar tu? Okey, beli emas tuan-puan kena sabar. Ini item yang besar, saya tak boleh nak buka, dia ketat. Okey, tangan saya agak nak kata kuku panjang tu pendek juga, tapi pendek tu panjang juga. Mei sayang. Mei sayang, tolong buka jap. Okey. Okey, ini adalah item 100 gram dekat tangan saya. Masih lagi berkilau walaupun dia berada di dalam bekas putih ni. Nampak tak 100 gram ni? Kalau 1 gram hari ni 272, so 10 gram hari ni adalah 2000 lebih. So 100 gram adalah 27,000. Ni dekat tangan saya ni tuan-puan, 27,000. 27,000 macam ni je pegang, genggam tak habis pasal genggam. Okey, RM27,000 plus lah. Okey, RM27,000. Kalau tanya saya 5 tahun yang lepas, ini baru saja 15,000. 5 tahun. Jap, 2005. Betul lah 2000 dalam 2000
berapa ya, 2000, ya Allah saya tiba-tiba lupa ni. Sekarang 2020, so dalam 2015, okay, macam tu, harga dalam 140, 2014 harga dalam RM150 segram. So masa tu RM15,000. Okay, sekarang ni sudah RM27,000. So siapa yang cakap rugi tu? Okay, jangan cakap rugi. Kalau kita cakap rugi, maka rugilah. Anda masuklah apa benda pun, anda buat bisnes. Okay, ada orang, macam ni dia punya konsep. Ada yang cakap, oh jangan buat bisnes lah, bisnes nanti rugi. You belum lagi bisnes, sudah cakap rugi. Oh, buat bisnes lah, nanti dapat untung. So you akan dapat untung lah, insyaAllah. Dan belum tentu, ada orang walaupun orang cakap bisnes sama bisnes pun, ada orang untung, ada orang rugi. So di manakah kefahaman, di manakah rezeki, di manakah semua benda tu dah adalah aturan. Dan tuan-puan kenalah berdoa supaya dapat yang baik-baik. So kita dapatlah yang baik-baik. Saya ada tengok seorang customer saya tu, dia beli asyik untung je. Saya pun tak tahu apa benda yang dia amal. Doa apa dah dia buat. Asal dia beli je harga naik, asal beli je harga naik, asal beli je harga naik. Ada. Okey, ramai. Okey. So yang ini boleh buat easy payment. Okey. So yang ini pun masih boleh buat easy payment. Pembelian RM5,000 ke atas boleh buat easy payment. Dan sebelum saya teruskan nota-nota saya seterusnya ni, nak cakap hari ni masih lagi berlangsung promosi, iaitu kalau nak jadi dealer. Nak jadi dealer ni maksudnya, ada orang tanya dealer tu apa? Dealer tu adalah untuk mendapat commission dan insentif untuk pembelian diri sendiri. Okey, tak semestinya you all aktif. Jika you all beli 8 dinar, okey, 8 dinar boleh bergelar sebagai normal dealer. Normal dealer dapat komisen lah 1%. 1% tu besar dalam industri emas, tuan-puan. Sangat besar. Okey, yang dapat 1%, 2%, 1.5% kalau priority dealer dengan pembelian 16 dinar. Siapa beli 16 dinar hari ni, you all automatically boleh digelar sebagai priority dealer. Okey, kalau anda beli besok tak boleh. Nampak tu, rugilah you all. Boleh bayar 10 kali ya, boleh bayar 10 kali. Alright. Okey. Mei sayang, tolong buka jap. Tak best lah tak berkilau Okey, sabar. Anda kena sabar apa? Bila anda beli emas, tuan-puan, mestilah sabar. Mestilah sabar. Satu, anda kena ready untuk sabar menunggu. Beli emas bukannya beli hari ni, bukan beli hari ni, besok nak jual terus. Itulah yang ramai orang cakap, kenapa beli emas baru ni tinggi, lepas tu rendah, dah tak rugi. Sebenarnya beli emas, anda kena faham di manakah posisi anda. Adakah anda, saya rasa ada tiga sahaja posisi yang terbaik, iaitu adakah anda dalam posisi yang pertama, iaitu penyimpan. Ramai posisi adalah penyimpan ya, penyimpan. Jika anda masih lagi dalam posisi penyimpan, saya berpaling ke kanan, ke kiri-kiri ni, ke kiri-kiri. Kalau sana kanan aku, sebab anak saya, baby saya kat sini. Okay, baby saya, ada baby tak? Baby saya tengah membiarkan diri dia. Saya biarkan diri kat situ. Saya dah pergi, dah susu, dah kenyang-kenyang dah, duduk kat situ. Saya tengah latih anak saya. Buat bisnes. Kecewa tengah latih anak saya. Sebab saya tekad, bila ada anak je saya yang jaga. Saya tak nak pergi hantar nursery. Saya suka hati saya lah kat kecewa. Tak adalah. Sebab saya rasa seronok. Sebab dulu masa saya kecil, masa saya ada anak yang pertama, yang kedua dulu tidak berkesempatan untuk tengok anak saya membesar depan mata. So saya rasa macam ruginya tak feeling. Okay, okay, thank you. Nampak tak? Okay, this is 100 gram. Okay, kenapa saya tunjuk yang besar sikit ni? Sebab harga sekarang sangat murah. Nak saya minta maaf sebelum tu agak lewat untuk ni. Mungkin you all masuk kerja tu, you all boleh tengok balik. Okay, satu, sabar. Anda mesti sabar. Bukan beli emas, beli hari ni, jual hari ni. Bukan beli emas hari ni, jual minggu depan, macam tu. Kecuali anda betul-betul dalam posisi pedabur. Anda kena faham, tuan-tuan,
Okey, kalau ada soalan boleh tanya ya. Saya laju je ni, saya laju je cakap je apa yang keluar dalam kepala otak saya ni. Saya kalau live tuan-puan memang tak ada skrip. Memang tak ada skrip, dia datang apa yang Allah bagi itu jelah. Allah bagi zat-zat dalam kepala saya itu jelah yang saya bebel-bebel kat tuan-puan. Bukan bebel, bukan membebel ya. Sebenarnya pencerahan, pertanyaan. Kalau dulu saya share dalam grup, lepas tu saya fikir-fikir baik buat apalah saya nak share dalam grup. Saya share live lah, dekat umum lah. Dekat umum pun yang tengok berapa orang, apakah lagi dalam grup. Okey, dan kemudian orang tanya pula kenapa tak bagi pencerahan. Saya dah bagi kot. Okey, so simpan emas bukan simpan untuk short term. Simpan emas adalah sesuai untuk penyimpan long term. Jadi anda kena faham di manakah posisi anda. Adakah anda adalah posisi penyimpan? Ada 3 sahaja, penyimpan. Jika anda penyimpan, maka simpanlah secara konsisten. Nak tahu macam mana? Selagi emas tuan-puan belum ada 250 gram, belum ada 1 kilo, maka anda masih lagi posisi penyimpan. Itu senang je. Itu benchmark saya. Benchmark saya, anda ada emas bawah 250 gram, anda ada emas 100 gram pun bagi saya masih lagi kategori penyimpan. Boleh pelabur, arah nak masuk kepada pelabur, tapi masih lagi dalam mood penyimpan. Kalau tuan-puan ada emas kurang daripada 250 gram ataupun sekilo lah. Benchmark saya sekilo. Okey, kalau benchmark tuan-puan mungkin tengok pada benchmark masing-masing. Kalau ada bawah 250 gram, maka anda dalam posisi penyimpan, maka simpanlah secara konsisten, paksa diri. Dan posisi yang kedua adalah posisi pelabur. Posisi pelabur dia dah muncul dah. Sekarang ni dia muncul. Posisi pelabur, sesiapa yang ada duit lebih-lebih, yang ada duit beratus ribu dalam akaun, sesiapa yang ada duit yang memang tak guna, duit yang duduk dalam ASB, tabung haji, duit tu memang tak nak guna. Okey, ada customer saya dibeli sampai berkeping-keping, lepas tu kalau nak jual pun dah untung dah beratus ribu ringgit tapi masih lagi tak jual. So orang yang ada duit lebih ni boleh tukar kepada item-item besar. Sebab pelabur dia memang bukan sayang emas, dia sayang duit. Dia sayang duit. So bila anda beli, anda tukar kepada emas. Okey, tukar pada emas. Selepas tu anda ada target ROI anda tersendiri. Okey, mungkin 10%, mungkin 15%, mungkin 20%. So dapat return tu terus jual. Jual lah. Buat apa nak simpan lagi? Kan sayang duit. Jadi, nampak tak? Ada orang sayang duit, ada orang sayang emas. Jika anda sayang duit, anda adalah mood pelabur, item besar-besar, beli item besar-besar 100 gram, 250 gram, sekilo. Okey, item sekilo hari sekarang 260 dalam semak baru ni saya tengok 266,000, sekarang 268, macam tu lah kot. Okey, hari tu saya lock customer saya ingat lagi, customer saya lock 163,000. Nampak tak kenaikan? Dan emas tu dah pun jual sebelum. Dah jual sebelum. Mana boleh bagi tahu kan? Secret customer tak boleh bagi tahulah. Alright, saya pernah lock customer saya 163,000. Hari ni sudah 267, 268,000. Okey, jadi nampak tak kenaikan 100,000 ringgit. Itu beberapa tahun yang lalu. Okey. Suasana kat sini bising. Okey, so apa lagi? Anda kena sabar menanti kenaikan harga emas. Okey, simpan emas kena sabar. Kalau tak sabar, jangan simpan emas. Saya selalu cakap macam tu. Why saya cakap topik sabar ni? Sebab ramai orang beli emas, dia tak sabar. Okey. Okey, lepas tu apa lagi? Sabar. Okey. Sabar yang kedua. Okey, satu lagi posisi adalah peniaga emas. Peniaga emas tu saya cakap dekat hujung nanti. Contoh macam saya, Allahu Akbar. Kejap. Saya punya telefon kurang bateri, ada 20% je lagi. InsyaAllah sempat ya. Tak apa, telefon dia balik. Kat sini sebenarnya ramai. Ada orang yang sedang berurusan. Saya dekat kaunter ni, tuan-puan. Okey, beritahu belanja sini. Lepas tu ada orang yang buat kerja-kerja kat belakang sekarang. Okay. Saya ada emas, saya duduk hujung tau. Saya buka lah, tak selesa lah saya dekat-dekat. Okey, tuan-puan, satu lagi adalah posisi peniaga emas.
Peniaga emas adalah orang yang jual beli emas, tak kisah harga berapa, dia restock, dia simpan, dia jual. Dia ada macam-macam kategori. Macam saya fokus kepada passive income. Passive income dekat public gold. Saya kalau dah restock untuk diri saya jarang nak jual. Emas saya memang saya jarang nak jual. Memang dah niat dah, saya beli emas tak nak jual. Saya beli emas tak nak jual. Sebab apa? Kita sayang emas. Kedua, anda kena sabar. Kenapa? Bila anda ada gaji, bila anda ada gaji tuan-puan, anda alihkan kepada emas pada peringkat awal dapat gaji. Jangan dah habis, dah tengok berapa balance, barulah nak menyimpan. Salah, itu konsep yang salah. Itu ilmu zaman-zaman dulu tuan-puan. Ilmu zaman dulu tu, ya Allah, hai. Zaman sekarang lama dah. Anda dapat gaji, contoh, anda dapat gaji RM3,000 lah, senang saya nak cerita. RM3,000. RM3,000. Ada yang gaji RM1,000, so you simpan RM100 ataupun RM200. Kalau gaji RM3,000, mungkin you boleh convert kepada 1 gram. Sekurang-kurangnya 1 gram. Simpan dulu. Lepas tu, selepas simpan, barulah belanja. Simpan dulu, baru belanja. Dapat duit gaji hari ni, hari ni juga, kalau boleh hari ni juga terus alih pada emas. Lebih barulah tuan-puan belanja. Sama juga, dia konsep yang sama. Perasan tak tuan-puan? Kita dalam Islam lah, saya cakap dalam Islam, dia konsep yang sama. Anda nak kaya, anda kena beri dulu. Sama juga, contohnya macam kita dapat duit, kita derma. Faham tak? Kita beri dulu. Bila kita beri, barulah Allah bagi balik. Macam tu, ada konsep yang sama. Jadi, di konsep yang sama juga, anda nak dapatkan sesuatu di akhir nanti, anda kena simpan dulu. So, sabar. Sabar. Kalau anda kena sabar melihat kawan-kawan yang mungkin kurang ilmu, mereka sibuk habiskan untuk shopping, untuk belanja makan mewah-mewah, untuk pakai yang mungkin branded, untuk apa lagi, untuk lifestyle, untuk beli kereta mewah, untuk beli rumah besar dan sebagainya. Tak kisahlah you all apa benda pun, untuk berjalan sana sini, untuk makan angin. Anda pula kena sabar je. Dan saya yakin orang yang simpan emas adalah orang yang baik-baik. Sebab apa dia baik-baik tahu? Sebab dia simpan untuk kebahagiaan diri dia sendiri, bukannya untuk kebahagiaan orang lain. Why saya cakap macam tu? Bila you all simpan emas, percaya tak best dah pegang macam ni, dah berat dah saya nak pegang macam ni. Bila you all simpan emas, sebenarnya penyimpan emas, orang tak tahu dia simpan emas banyak mana. Tuan-puan tak tahu saya simpan emas banyak mana. Saya sendiri, customer saya, walaupun saya nampak, saya review, dia lock order semua, mungkin dalam masa yang sama dia order dekat luar. Mungkin dia ada order persendirian. Mungkin emas tu dah terjual. Mungkin emas dia tak jual-jual. Mungkin emas tu dalam pajak. Saya sendiri pun tak tahu berapakah nilai. Jadi, penyimpan emas dia simpan untuk diri dia sendiri, bukan untuk tunjuk-tunjuk. Kalau katakanlah benda lain mungkin nak tunjuk-tunjuk. So dia sayang diri dia. Orang yang simpan emas adalah orang yang sayang diri sendiri. Dia sayang diri dia sayang keluarga dia sayang orang-orang yang dia sayang. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab saya pagi tadi saya cakap, ya Allah, saya simpan 1 gram setiap bulan untuk anak-anak saya, dasar tujuan. Mungkin kalau nak belajar, saya bukan simpan untuk diorang belajar, saya simpan untuk diorang beli rumah. Saya memang daripada dulu lagi beli rumah. Saya niat suatu hari nanti, bila once umur dia dah 18 tahun, masa tu dia dah boleh berjaya beli rumah, maka saya nak suruh diorang beli rumah. Diorang beli rumah buat down payment lah, kalau diorang kerja ke, dapat income ke, mana dah tahu kan, kita tak tahu. So saya parking dulu kepada yang kerja, minta maaf banyak saya live lewat hari ni. So nampak tak, bila anda simpan emas, anda kena sabar melihat orang lain duk sibuk makan, belanja, anda kena alih duit. Macam contoh saya cakap ni sebab saya yang rasa. Contoh saya rasa kenapa? Bila saya dah alih, duit dah ada, lepas tu alih, tiba-tiba je, ya Allah, dah habis dah duit dalam akaun. Sebenarnya kita sayang diri kita untuk masa depan kita.
Contohnya anak saya semalam 2 hari lepas dia ada tanya saya, Umi kenapa Umi tak pergi beli tanah je, rumah je? Soalan dia. Okey, soalan anak saya yang baru darjah 4. Okey, saya cakap sama je, kalau you all beli rumah sekarang pun you all tak duduk dengan Umi. Okey, kalau you all kecil lagi, so nak beli rumah terus 200-300 ribu, mana pula ada cashnya. So simpan emas 1 gram setiap bulan. Suatu hari nanti boleh buat down payment, boleh beli rumah. Itu contoh. Sebab sayang diri sendiri, sayang anak-anak, sayang pasangan, sayang mak ayah. Sayang mak ayah macam mana pula? Simpan emas sikit-sikit sebab nak pergi umrah, nak pergi haji. Kan itu namanya sayang, betul tak? Sayang diri sendiri, sayang keluarga. Sebab tu orang yang sayang diri sendiri, dia tak tunjuk-tunjuk ke orang. Kalau orang yang pamit-pamit kereta, bla-bla tu, dia sayang dekat orang lain pun. Sebab dia nak tunjuk. Okey, itu yang kedua. Apa lagi? Sabar. Kenapa? Sabar sebab apa lagi? Sabar. Okey, satu lagi, orang yang beli emas, macam tadi awal-awal yang dia cakap beli emas dekat public gold ni you all boleh bayar easy payment, betul tak? Ada orang dia kena simpan dulu. Simpan. Nak dapatkan sekeping ni adalah satu, macam mana yang nak cakap? Saya semalam terbelik-belik ya. Okey, saya tunjuk. Saya belik, saya bilang emas ni dengan anak saya. Contohlah, cuba nak menunjuk, menunjuk pula. Okey, ini sekadar contoh ya. Ini sekadar contoh. Okey, emas-emas yang ada di dalam folder ini adalah emas yang dikeluarkan daripada akaun gap. So nampak tak? Akaun gap tu saya adalah akaun yang saya simpan sikit-sikit. Maksudnya ada bajet saya bukan beli RM100, saya beli RM1. Kalau ada duit 1 gram je, saya alihkan 1 gram. Kalau ada 1 gram je, saya alihkan 1 gram lagi. Ada duit macam hari ni RM272, maka alihkan. Macam hari apa baru ni, hari Khamis lepas RM270. Saya ingatlah sebab saya yang transfer. Okey, setiap anak saya buat RM270. Okey, semua ini adalah hasil daripada keluar daripada akaun gap. Okey, ini semua akaun gap. Okey, kalau siapa chat dengan saya ada tunjuk gambar dekat you all. This is contoh akaun gap. Inilah emas je. This is emas je ya. Nak saya bunyi dah. Ini emasnya yang saya tunjuk-tunjuk you all selalu tu. Ini dia 1 gram yang saya keluarkan tu. Semua ni dikeluarkan daripada akaun gap. So saya pun fikir balik, ya Allah, seronoknya. Kalau dulu, bayangkan emas ini saya beli bukan harga sekarang. Emas ini saya beli dulu, saya angkat anak saya. Emas ini dulu saya beli harga RM150, RM170, RM180, RM200, RM220. Sekarang dah RM270. Nampak tak? Sabar sikit sedikit. Saya cakap, ya Allah, sekarang ni nilai dia contohnya macam 1 dinar dah pun mencecah hampir 1,100 lebih. Dulu tak sampai pun ni. Mungkin harga emas saya ni 800 lebih je. So nampak tak? Bila anda sabar sikit-sikit, bila mula-mula memang tak rasa. Sampai dah penuh. Okey, dah penuh folder, buat folder baru. Folder ni kalau dulu saya buat kedekut mula-mula. Nak cakap betul-betul ni, ini diri saya dulu kedekut. Letak satu depan, satu belakang. Saya kata lambat nak habis. Jadi saya letak satu, lepas tu satu. Cepatlah habis. Dia ada 12, dia ada 12 holder kat sini. Okey, so bila habis, ambil buku baru. Dekat depan mata saya ni ada buku baru. Ni stok dekat public gold. Ni public gold punya boleh beli. So nampak tak? Bila dah penuh, tuan-puan tambah lagi. Dan letakkan set target untuk dapatkan sesuatu yang tuan-puan idamkan. Macam saya tak ada benda lain dah. Okey, hasil saya ni saya nak beli rumah. Itu saja. Saya nak beli rumah sebab saya cakap. Okey, saya cakap juga dekat customer saya. Semalam ada customer saya call. Dia bertanya kepada saya nak beli barang kemas ataupun dinar ataupun jongkong ataupun stok dia tanya pendapat saya. Saya cakap, bila you ada emas, you akan sayang dan you tak akan gunakan untuk benda-benda yang mengaruh. Okey? Okey, anak saya dah tak sabar dah. Saya angkat sekejap. Okey. Okey. Anak saya tak sabar dah. Okey. Dia pegang emas. Terbalik. Okey. Kalau anda apa tadi? Okey. Kat mana dah saya tadi lupa dah. Okey, kalau anda ada emas,
anda akan simpan dan fikir pasal long term, dan pada masa itu anda tak akan ragu-ragu kalau emas itu dijual untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Why saya kata saya nak beli rumah? Sebab bila saya beli rumah, saya jadikan rumah itu rumah sewa, maka saya akan dapat pendapatan dekat situ. Okey, nampak tak? Sama juga, katakanlah anda simpan, macam hari tu saya cakap, dia nak simpan, dia niat anak dia yang sulung mungkin beli rumah sebab dia dah ada dapur rumah. Okey, nampak tak? So, bila dia berniat macam tu, ada juga yang simpan sedikit demi sedikit. Okey, saya pegang anak saya ya, maaf ya. Okey, simpan sedikit demi sedikit. Alamak, cahayalah dekat pintu tu. Okey, simpan sedikit demi sedikit. Jadi bila anda simpan sedikit demi sedikit untuk beli rumah. Ini saya cakap beli rumah senang nak faham, senang nak faham. Okey, beli sedikit demi sedikit, anda simpan untuk beli rumah untuk duduk sendiri. Mungkin sekarang anda masih lagi menyewa, jadi anda membahagiakan diri anda membahagiakan keluarga anda membahagiakan orang-orang yang tersayang. Nampak tak? Anda plan. Dan hidup ini tuan-puan adalah pilihan. Hidup kita yang kena design. Itu yang saya dah lama belajar. Saya dah dulu saya rasa macam, ya Allah, kenapa saya dulu ikut je orang? Kenapa saya dulu ikut je orang? Sekarang ni, bukan sekarang lah, dah lama dah. Actually dah lama dah. Sudah daripada beberapa tahun saya yakin sangat hidup adalah pilihan. Kita boleh design kita nak jadi apa. Kita tak boleh cakap, oh nasib saya macam ni, nasib saya lah gaji saya banyak ni. Tak. You yang decide. Macam sekarang. Contoh, sekarang saya boleh decide untuk saya berada dekat rumah ataupun saya nak datang public go. Saya dah lama tak datang sini. Saya rindunya nak datang sini. Saya rindu. saya tahap rindu, saya datang juga. Saya datang juga walaupun ada halangan, saya tetap datang. Dan ada orang cakap ini adalah berkaitan dengan orang kata hidup adalah pilihan ya. Anda boleh pilih anda nak simpan ke, anda nak belanja suka hati anda, nak beli niat nak beli sesuatu suatu hari nanti, ataupun nak pergi umrah whatever, ataupun nak berbelanja lebih-lebih sekarang. Okey, anda ada pilihan. Okey, macam saya teruskan perjuangan ini. Ada orang cakap tunggu, saya pernah juga ada customer, ada dealer-dealer saya, dia cakap tunggu anak dia besar boleh berjalan semua. Saya cakap kenapa nak kena tunggu? Kenapa nak kena tunggu sedangkan benda ni di hujung jari, benda ni mudah sangat, benda ni memang wajib pun, memang rutin. Macam makan lah, you tak makan you lapar, you tak simpan you tak ada simpanan lah, macam tu. Okay, so hidup adalah pilihan dan you yang design. Saya lah design, saya design hidup saya macam ni ya. Apa yang saya nak jadi sekarang adalah saya design 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Saya cakap dekat diri saya dulu, tuan-puan, saya nak ada passive income. Saya nak duduk relax, saya tak nak kerja, siang pergi keluar pagi, balik malam. Saya nak bekerja depan mata anak saya nak pantau anak saya, dan it's happen now. Dan sekarang saya tengah design diri saya untuk lagi 5 tahun dan lagi 10 tahun akan datang. Dan tadi pun masa duduk tengah start kereta, nak tunggu kereta tu sejuk, saya cakap dekat baby saya, Umi sekarang tengah design your mind untuk what's your next. Okay, untuk jadi apa, you nak jadi apa bila you besar. Saya tengah design je. Okay, tak apa, you duduk dengan saya bla bla bla, saya tengah design you nak jadi apa. Tetapi ingat, kita tak boleh paksa orang. Ingat, saya tak boleh paksa you menyimpan kena datang dari naluri diri sendiri, sanubari diri sendiri. Saya mampu tunjuk-tunjuk, share je. Okay, Nadia cuma mampu tunjuk dan share je. Okay, yang bertindak adalah tuan-puan. Alright. Nak kena pegang macam ni lah. So apa lagi? Sabar dalam mendidik. Okay, tadi kebetulan tadi dalam grup dealer saya ada bertanya, Nadia macam mana ni? Ada customer tanya tapi diorang macam ragu-ragu, pandang negatif dan macam-macam. Okey, ini tips untuk semua orang lah. Bila anda simpan, anda kena sabar tadi. Yang kedua, bila anda contoh dalam posisi menyimpan tadi, sabarlah, konsisten, paksa diri. Anda pelabur, anda kena sabar juga, nak tunggu return, terus jual lah. Okey, dan sabar untuk membahagikan. InsyaAllah bila kita niat baik, percayalah Tuhan akan bagi. Tuhan akan bagi tuan-puan. Percaya, you design yourself whatever you want. Macam tu, Cik Wahas cakap putih pula aku ni. Okey, apa lagi? Okey, bila anda
Ini yang tahap yang ketiga, anda peniaga emas. Kepada sesiapa yang dalam posisi peniaga emas. Okey, anda penyimpan, anda pelabur, anda posisi. Allah, nak saya pegang. Okey. You pilih yang 100 gram, tak pilih yang kecil. Okey, pilih yang 100 gram. Nampak tak? Okey, bila anda dalam peniaga emas, ini overall lah, anda berniaga ke, anda peniaga emas macam saya ke, persoalan cakap macam mana nak mendidik orang lain. Sebenarnya saya cakap, bila anda dah tahu pasal manfaat, anda nak buat sharing, mungkin bila dengan buat sharing dekat public call, business public call adalah sharing, referral. Okey, saya merekomenkan, so itu adalah business public call. Jadi bila saya mereferral, saya ada satu amanah dan saya ada satu amanah dan tanggungjawab untuk menggalakkan you all, untuk memberi tahu you all, untuk mengajar you all mana yang terbaik. Macam semalam pun dia dalam dilema nak pilih yang mana satu. Orang tengah ada duit adalah orang yang bahaya sebenarnya. Sebab duit tu cepat je habis. Bila dia ada duit, datanglah orang yang scammer, datanglah orang yang macam-macam. Dealer saya pernah, Kak Nadia tolong saya, kawan saya ni hari-hari ajak saya masuk benda ni, hari-hari dia push saya. Nampak tak? Bila orang tahu you ada duit, orang akan datang. Terutamanya yang pencin-pencin tu, jangan rasa selamat sangat. Orang anda ada, saya pernah dengar anda semua diperhatikan. Okey, anda adalah mangsa kepada orang yang suka buat skema-skema tu, dan dia orang punya skema sangat licik. Okey, diorang kerja diorang memang menghabiskan duit korang je. Nampak tak? Bila anda faham pasal emas, macam saya, why saya buat emas public call? Sebab saya yakin, saya datang meeting, saya cari ilmu. Dan nampak tak, bila nak sesuatu juga, nak tahu, nak buat pilihan juga, anda kena ada ilmu. Okey, kalau perasan, sebab tu saya cakap tadi, saya kalau buat live tuan-puan, saya tak ada skrip. Memang tak ada skrip. Kalau minta tolong saya tulis panjang-panjang, saya cakap ke customer saya semalam pun, ya Allah, saya tak tak mampu nak tulis skrip. Sebab apa yang saya cakap tu memang lahir daripada apa yang saya fikir je. Apa yang saya fikir, apa yang saya rasa, apa yang saya baca. Saya baca boleh, saya faham boleh, saya bantu insya-Allah boleh. Sebab ramai sangat customer dia ada pengalaman dia orang share, kena tipu, kena tu, kena ni. So ramai yang ada juga yang macam baru-baru je habis, ada je yang pencen tiba-tiba je duit simpanan terus habis, masuk scam sana, scam sini. So pengalaman negatif dia orang tu kita jadikan iktibar. Saya tak suka nak tulis posting negatif dekat saya punya page ataupun wall, sebab bagi saya itu adalah aura negatif. Saya tak suka ya. Hatta membaca benda negatif pun saya tak suka, apatah lagi saya nak tulis. Sebab tu saya cuma suka share yang benda-benda positif je. Banyak je cerita-cerita negatif tuan-puan. Okey. Minggu lepas, bulan ni ada je scammer yang datang beli emas 100 gram dengan saya. Bukan tak ada. Ada. Siap orang marah saya. Okey. Tengok scammer. Saya relax je. Nak ambil sudah, tak nak sudah. Tengok scammer. Nampak tak? Okey. Jangan kata tak ada. Jadi saya juga kena bersabar dengan karenah customer saya. Nampak tak? Dia beli emas dah awal-awal lagi tipu. Okey, bagi resit tipu, lepas tu bagi maklumat palsu. Saya kesian sangat. Ya Allah, dia guna IC siapa ni? Faham tak? Dia guna IC siapa ni? Nampak tak scammer datang? So, bagaimana nak detect benda tu? Tak ada dengan cara lain, dengan ilmu, dengan pengalaman. Okay, cara bercakap, cara you message, cara bagi tu pun kita dah boleh detect dah. Ya Allah, this is scammer. Okay, this is scammer. You jangan main-main public call, sangat sukar nak ditipu. Sangat sukar you all nak tipu. Pernah ada scammer yang beli juta, pernah ada scammer yang datang beli ratusan ribu. Baru ni lebih kurang bukan baru ni lah, memang 100 gram pun. Cakap saya tengah buat projek sana, projek sini, ni collection bla bla, tengok scammer. Okay. So anda kena sabar, anda kena cari ilmu juga. Nak macam mana, memang kena cari ilmu. Kena cari ilmu melalui apa? Jangan risau, dekat public call ada kelas-kelas, ada insentif. Follow je lah yang mana baik-baik tu. Ada juga you all kena tapis juga. Ada yang negatif. So janganlah pandang yang negatif tu. Okay, lagi satu. Last sekali. Dah pukul berapa ni?
Dah pukul berapa ni? 2 suku. Tengoklah anak saya ni. Anak saya Alhamdulillah semalam saya cakap ya Allah, anak saya memang dia faham sangat. Dia faham sangat. Kalau pegang je dia okey. Dia macam ni lah, buas-buas macam ni je lah. So happy je ada anak. Apa yang saya nak cakap tadi? Ya Allah, lupa pula tiba-tiba. Itulah. Apa ya? Bila beli emas dekat public gold, satu lagi kena sabar. Dah ada duit, dah ada ilmu ni, nak beli emas ni, dah tekad dah, nak lock dah, lepas tu dah buat pembayaran dah, lepas tu kena sabar pula. Sabar ini sabar yang sangat complicated untuk tuan-puan yang ramai sangat orang berumur. Apa yang saya nak cakap dekat sini, bateri saya dah bagi warning. Anda beli emas dekat public gold, anda tambah-tambah macam sekarang. Order hari ni 5 dinar. Ada orang sebulan, 2 bulan baru dapat tuan-puan. Ada yang dapat laju tengok pada stok lah. Macam sekarang stok 1 dinar ada, so boleh ambil anytime. Macam yang order baru ni, so ambil masa yang agak lama sikit je pun. Sebelum ni tak ada. Sebenarnya apa yang sedang berlaku sekarang adalah gold rush. Gold rush. Maksudnya semua orang beli emas. Order emas sangat banyak macam goreng pisang. Itu je saya mampu cakap. Sebab saya dealer public gold, saya memang orang kata merekrut. Lepas tu semalam pun saya ada cakap dekat seorang customer saya, boleh tak you listkan saya, you punya order dengan you punya payment ni. Bukan apa, saya takut you keliru nanti. Saya pun keliru sebab satu hari saya message saya punya staff, staff dekat sini. Saya message saya saja dah berpuluh-puluh message. Nanti dia orang confuse. Saya minta tolong tu je. So kena sabar juga. Beli emas kena sabar menanti. Kena sabar tunggu. Dah beli emas, dah alih dah, duit dah habis dah. Ingatkan lompat-lompat dah ni, beli emas tiba-tiba ingat dapat emas terus. Kena sabar disebabkan oleh gold rush. Ramai sangat orang beli emas sekarang. Tuan-puan jangan lagi leka. Jangan, orang lain dah nampak dah. Dah nampak di mana potensi emas, di mana kebaikan emas. Walaupun harga naik turun, orang tetap beli. Naik ke turun ke, saya perasan orang sangat beli. Memang sangat beli. Bulan ni saja, bulan lepas saja saya tak tahulah grup sales lain kan, grup sales saya bukan nak cakap, tapi memang jutaan ringgit. 2 bulan lepas pun jutaan ringgit, bulan ni pun jutaan ringgit. Memang juta. So alhamdulillah sangat syukur semua tu. Tetapi ramai pula komplain lambatnya dapat emas semua. Sabar tuan-puan. Ingat satu je Nada nak cakap, bukan tuan-puan seorang saja yang beli emas, bukan saya seorang je beli emas, ramai yang beli emas. Dan macam yang saya cakap, orang yang beli emas adalah orang yang sayang diri dia. Orang tak tahu pun dia beli emas. Orang yang tahu beli emas, macam saya duk cerita-cerita ni, saya terpaksa dah cerita sebab saya nak jual emas. Kalau saya tak cerita, ada orang cakap, Nadia, you tak takut ke kena curi ke benda ke? Tuan-puan, handphone ni pun harga ribu-ribu juga, duduk atas meja kot masa makan. Nak kena curi ke? Niat betul, insya-Allah betul. Niat Nadia untuk ajak tuan-puan simpan emas sebab anda yang untung, bukan saya. Saya kalau tak ajak tuan-puan simpan emas pun, saya simpan emas, saya yang untung untuk diri saya. Saya ajak tuan-puan simpan emas, orang yang bertindak itulah yang untung. Orang yang simpan emas adalah orang yang sayang diri sendiri. Dan saya ikut Profesor Mahaya cakap, saya adalah follower setia Dr. Mahaya. Orang yang sayang diri dia, so dia semua benda makhluk dekat sendiri akan sayang dia. So sebelum nak buat benda-benda lain, sayang diri sendiri dulu, reward diri sendiri dulu. Reward diri benda yang baik-baik ya, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Kalau benda itu membawa manfaat, maka teruskan. Kalau benda tu membawa musibah, benda tu membawa kejauhan, membawa benda yang tak bagus, so elakkanlah. So itu sahaja. Sebenarnya tengah bercakap ni pun banyak PM masuk. Tadi saya sebenarnya dah sampai sini dalam pukul 12 lebih, tapi saya sebab dah lewat dah, lepas tu parking banyak sangat dekat luar sana, memang lambat sangat. Saya pun cakap tak apalah, alang-alang tu saya lepas Zohor je lah saya live. So saya parking saya punya live hari ni. Terima kasih pada yang menonton, terima kasih yang sudi follow. Doakan saya untuk keep sharing dengan you all. Kalau anda ada soalan tuan-puan, boleh tanya. Ya Allah ya Tuhanku, saya tengok saya lupa. This is nanti kejap lagi saya akan edit saya punya live ni, saya punya posting ni memang saya akan edit. Alright.
Saya pinkan nombor telefon saya lah. This is my number phone. Ini nombor phone. Saya ada 3 nombor phone. Saya cakap pula 3. Saya ada 3 nombor phone. Tolong PM saya nombor ini sahaja untuk emas. Jangan guna nombor lain. Please, please, please. Nombor lain untuk bisnes lain. Nombor lain untuk bisnes lain. Okey, nampak sangat orang banyak bisnes kan. Nombor lain ada nombor yang khas untuk buat benda lain. Tak boleh. Jangan kacau. Ini saja. Dan saya tahu sesiapa yang PM nombor ni memang khas untuk emas. Okey. So itu saja tuan-puan. Selamat menyimpan emas. Jangan lupa emas. Okey, belanja lagi sekali sebelum saya tutup. Ini dinar, 5 dinar. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram. Saya tak payah cerita berapa yang itu, you boleh PM tepi. Okey, boleh PM tepi. Saya nak stop. Ini dinar. Kecil je, ya Allah, kecilnya. Sama besar dengan duit 5 sen. Duit 5 sen ke duit 10 sen? Kecil je. Harga dia 1,100 bla bla. Macam itulah. Kalau tanya saya tahun lepas, harganya baru 800. Okey, tahun lepas ya, 2019. Penghujung tahun 2019, harganya adalah lebih kurang RM800 lebih. Okey, RM800 lebih. Kalau tanya 10 tahun yang lalu, harga emas tak sampai pun RM100 segram. Itu tanya 10 tahun yang lalu. Tanya setahun yang lalu, ini 800 lah, dalam masa itu harga emas lebih kurang 180 lebih ringgit segram. 190-200 ringgit segram. Okey. So panjang lagi. Besoklah pula sambung. Okey. So bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.